أستغفر الله العظيم 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertamanya dan buat selama-lamanya, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat kelapangan. Walaupun sekarang ini kita masih lagi berada dalam ujian yang agak berat bagi kita, harap kita semua bersabar dan bertenang, insya-Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah Taala akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang bersabar. Saudara-saudari yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, yang baru masuk tolong share. Mudah-mudahan kita pada malam ini dapat manfaat bersama-sama. Saudara-saudari yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, jangan kita lupa di saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita lupa pada peristiwa yang sangat besar yang pernah berlaku, yang pernah terjadi kepada siapa? Junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita lupakan. Jangan hari-hari kita sebut berkaitan tentang virus sahaja sehingga kita lupa kepada sirah junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risau memang tetap ada dalam diri kita. Tidak ada siapa pun yang tidak risau. Semua saya yakin, saya tahu semua kita sekarang ini berada dalam kerisauan, kebimbangan. Jangan kita lupa di saat di sebalik ujian pasti ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala menguji kita, tanda Allah Taala sayang kepada kita. Ujian ke atas orang yang beriman tandanya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba Allah yang beriman, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita putus harap, jangan kita kecewa dan jangan kita berputus asa. Jangan tinggalkan doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita berusaha, kita berusaha, kita berazam dan kita telah melakukan persiapan sebaik mungkin. Saudara-saudari yang dikasihi Allah, kalau kita dah buat persiapan sebaik mungkin, jangan tinggal tawakal, jangan tinggal tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini sambungan kita pada pertemuan yang lepas, berkaitan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ada yang bertanya tadi awal-awal tanya dah malam ni tak ada live ke, tak ada live ke, kan? Mungkin pagi tadi lah saya tak sempat, agak badan kurang sedap orang kata. InsyaAllah maghrib ni nampak segar sikit, bolehlah bersama-sama. Orang kata dah jadi bela dah ni, duduk terperap dalam rumah ni, tak tahu nak pergi ke mana. Memang tak boleh nak pergi ke mana pun, nak keluar pusing kat dalam rumah ni je, macam-macam. Jadi Allahu Akbar. Semua dapat faham. Semua tahu bagaimana keadaan kita pada hari ini. Bahkan di negeri Selangor, bahkan di Kuala Lumpur ini terlalu tinggi dia punya isu dia berat, dia punya kes dia cukup berat. Tapi kita kena ingat itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang sedang menonton yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Semalam berkaitan tentang apa? Berkaitan tentang pengertian Isra dan Mi'raj. Semalam berkaitan tentang apakah pengertian Isra dan Mi'raj. Kita dah membicarakan, kita dah bincangkan berkaitan tentang pengertiannya. Apakah itu Isra, apakah itu Mi'raj. Perkataan Isra dan Mi'raj, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah berbeza. Isra kita dah bincang dah, iaitu berkaitan tentang perjalanan di atas muka bumi ini. Perjalanan yang mengambil masa dan tempat sama seperti mana sekarang. Ada masanya, ada saatnya, ada tempatnya, dan dapat dirasai dengan panca indera. Dapat dilihat dengan mata, dapat disentuh, dapat dirasa. Itu perjalanan di bumi ini. Itu Isra. Adapun Mi'raj pula kita dah bicarakan tentang pengertian Mi'raj tadi, iaitu Nabi SAW perjalanan langit. Disebut perjalanan langit iaitu naik langit ke langit sehinggalah sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai ke Sidratul Muntaha. Saudara-saudari yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mendapat penghormatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Ini penghormatan yang cukup tinggi kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu penghargaan yang cukup tinggi, yang cukup hebat kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi diuji. Antara nabi yang banyak diuji adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka layaklah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat apa, saudara-saudari? Mendapat penghormatan. Mendapat orang kata satu penghormatan yang cukup agung, yang cukup tinggi oleh yang Maha Agung, itu Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dapat melihat pelbagai perkara. Dapat melihat syurga, dapat melihat neraka, dapat melihat sesaan-sesaan, masya-Allah, banyak lagi. Ini kita sebut di luar daripada dimensi dunia. Di luar. Kiraan masanya lain, tak kira dah masa seperti masa kita. Dan perjalanan ini mempunyai mukjizat yang cukup besar. Saudara-saudari yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maksudnya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram, yang berada di Makkah Al-Mukarramah ke mana? Ke Masjidil Aqsa yang terletak di Palestin.
yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, adalah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Saudara-saudari yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sumber hadis yang telah kita sebut terlalu banyak, dan hadis ini pula diriwayatkan oleh para sahabat lebih daripada 40 orang. Lebih daripada 40 orang para sahabat meriwayatkan hadis berkaitan tentang Isra dan Mi'raj. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah benar. Maka akidah kita mesti kita kena yakin dan percaya. Jika kita tidak beriman, maka rosaklah akidah kita. Saudara-saudari yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni tajuk kita sambungan pada malam ini iaitu apa dia? Bilakah berlakunya Isra dan Mi'raj? Di sini. Bilakah berlakunya Isra dan Mi'raj? Bilakah berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj? Di sini hampir tercapai ijma' para ulama mengatakan bahawasanya Isra dan Mi'raj peristiwa dia berlaku setelah mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Maknanya di sini saudara-saudari yang dikasihi Allah, ijma' para ulama, maknanya dan dekat-dekat sampai ijma' para ulama mengatakan bahawasanya peristiwa tadi berlaku selepas Nabi dilantik menjadi rasul, utusan Allah. Cuma ada perbezaan pandangan para ulama berkaitan tentang bilakah ataupun tarikh. Tarikh yang tepat di sini tidak ada sepakat. Tidak ada sepakat para ulama. Ada perbezaan para ulama punya pandangan. Pandangan para ulama berbeza berkaitan tentang tarikh bilakah berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini sebagai info tambahan kita, saudara-saudari yang dikasihi Allah. Walaupun di Malaysia kita sambut pada malam ni, pada malam ni kita sambut apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj 27 Rejab. 27 Rejab. Kebiasaannya kita di bumi Nusantara kebanyakan kita mengambil satu pandangan yang mengatakan pada 27 Rejab berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Semua sekadar info tambahan, sekadar maklumat tambahan kepada kita, sebab saya tahu saudara-saudari yang menonton ini ada di antaranya orang yang ada ilmu, orang yang faham, dan tak perlu kita nak berbalak berkaitan tentang tarikhnya. Kerana apa? Kerana tarikh peristiwa Isra dan Mi'raj ini berbeza dari sudut pandangan para ulama. Okey, kita lihat satu persatu beberapa pandangan. Banyak pandangan, kita ambil beberapa pandangan daripada para ulama berkaitan tentang bilakah peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Okey, yang pertama. Okey, boleh share tak? Boleh share. Boleh kongsi-kongsi, insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat ilmu. Di samping orang kata kita duduk bersedih ni, kita dalam keadaan kita resah gelisah ni, marilah kita tenangkan jiwa kita kuatkan iman kita, akidah kita dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, boleh jelaskan suara saya ni? Boleh jelas? Harap tak cakap sorang-sorang lah. Kan? Saudara-saudari boleh dengar kan saya punya suara? Boleh tak? Alhamdulillah. Pandangan yang pertama, saudara-saudari yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sebagaimana pendapat Ibnu Sa'ad dan lainnya, ini pandangan mereka mengatakan bahawasanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi sebelum hijrah Nabi, setahun sebelum hijrah. Itu pandangan yang pertama. Boleh catat. Ada beberapa pandangan dan pendapat para ulama berkaitan tentang bilakah berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Pandangan yang pertama, pandangan Ibnu Sa'ad dan lainnya berpendapat peristiwa Isra dan Mi'raj itu berlaku setahun sebelum Nabi SAW berhijrah. Okey, sebelum Nabi berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, maka berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Pendapat ini bersumberkan daripada Aisyah radhiyallahu anha
Ummu Ani radhiyallahu anha dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana Imam An-Nawawi memastikan terjadinya saat itu, ditambah pula peristiwa tersebut terjadi pada 17 Rabiul Awal. Nampak tak? Ini pandangan. Sebab tu kita tak perlu nak bertelagah berkaitan tentang tarikh dia. Pandangan yang pertama mengatakan bahawasanya Isra' dan Mi'raj, peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku pada setahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanggal 17 Rabiul Awal. Maknanya awal lagi lah, sebelum ni lagi lah. Jangan sambut bulan Rejab lah. Kan lepas ni kita kena sambut setiap bulan lah. Bulan Rabiul Awal itu pandangan yang pertama. 17 Rabiul Awal, setahun sebelum Nabi kita pergi berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Okey, itu yang pandangan yang pertama. Okey, jelas saudara-saudari, jelas semua? Okey, kita tengok pandangan yang kedua pula. Pandangan yang kedua pula menurut Ibnu Jauzi. Okey, menurut Ibnu Jauzi berpendapat bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj itu terjadi pada 18 bulan sebelum hijrah. Pandangan yang pertama tadi setahun sebelum hijrah. Pandangan yang kedua pula 18 bulan, bermakna setahun 6 bulan. Pandangan yang kedua menyatakan bahawasanya peristiwa Isra' dan Mi'raj itu berlaku pada setahun 6 bulan sebelum hijrah. Okey, pandangan yang ketiga. Sebab nak catat. Pandangan yang ketiga menurut pendapat As-Suddi. Menurut pendapat As-Suddi, seperti mana yang dihikayatkan oleh Abu Ar-Rabi' bin Salim, peristiwa Isra' dan Mi'raj terjadi 6 bulan sebelum hijrah dan terjadi pada bulan Zulqa'dah. Nampak? Ini pandangan yang ketiga. Pandangan yang ketiga pula, saudara-saudari yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Nabi di Isra' dan di Mi'rajkan 6 bulan sebelum peristiwa hijrah. Sebelum Nabi berhijrah, maka terjadilah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bila? Pada bulan Zulqa'dah. Berapa bulan dah kita dapat? Yang pertama, pandangan pertama 17 Rabiul Awal, pandangan yang kedua pada bulan Zulqa'dah. Okey, pandangan yang keempat. Pandangan yang keempat menyatakan bahawasanya peristiwa Isra' dan Mi'raj itu berlaku pada bulan Rabiul Akhir. Peristiwa Isra' dan Mi'raj itu berlaku pada bulan Rabiul Akhir. Ini adalah pandangan Ibrahim Al-Harbi, menyatakan bahawa peristiwa tersebut berlaku pada bulan Rabiul Akhir, setahun sebelum hijrah. Pendapat ini juga diperkuatkan oleh Ibnul Munir dalam kitab Syarhus Sirah karangan Ibnu Abdul Bar. Nampak? Ini pandangan yang keempat, mengatakan bahawasanya berlaku pada Rabiul Akhir, setahun sebelum hijrah. Okey, pandangan yang kelima. Pandangan yang kelima menyatakan bahawasanya dihikayatkan oleh Ibnu Abdul Bar terjadinya peristiwa tersebut pada 14 bulan sebelum hijrah. Ada berapa dah? Ada 5 pandangan, 5 pendapat. Dan pandangan yang keenam dihikayatkan oleh Ibnu Faris, kejadiannya 15 bulan sebelum hijrah. Okay, tadi 14 bulan, makna setahun 2 bulan sebelum hijrah. Yang ni pula 15 bulan, bermakna setahun 3 bulan sebelum hijrah. Dekat-dekat je, tak jauh mana pun. Tak jauh mana. Yang ketujuh Suddi mengatakan peristiwa itu terjadi 17 bulan sebelum hijrah, pada bulan Syawal ataupun Ramadan. Okey. Dapat berapa dah? 17 Rabiul Awal, Zulqa'dah, lagi Jamadil Akhir. Dan di sini dapat pula pandangan yang seterusnya pada bulan Syawal atau bulan Ramadan, 17 bulan, bermakna 12 setahun 5 bulan sebelum hijrah. Pendapat ini diriwayatkan dari At-Tabari dan Baihaqi
dan Al-Wajidi memastikan kejadiannya saat ini, maknanya berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj pada 17 bulan sebelum hijrah, pada bulan Syawal atau Ramadan. Pendapat yang ke-8 pula, saudara-saudari yang dikasihi Allah, pendapat yang ke-8 pula menurut pendapat Ibnu Sa'ad yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Sirah, kejadiannya adalah di bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan 18 bulan sebelum hijrah, bermakna setahun 6 bulan sebelum hijrah. Ibnu Ishaq mengatakan peristiwa itu terjadi pada malam Sabtu 17 Ramadan. Okey, ini pandangan daripada para ulama. Okey, ini pandangan yang kita ambil. Nusantara ni, kebanyakan Nusantara, utamanya di Malaysia, mengambil pandangan yang ke-9 menurut pendapat yang dihikayakan oleh Ibnu Abdul Bar dan dipastikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah. Peristiwa itu terjadi pada malam 27 Rejab. Berlaku pada malam 27 Rejab. Dan pandangan yang terakhir mengatakan bahawasanya pendapat yang ke-10 menyatakan bahawasanya 3 tahun sebelum hijrah dihikayakan oleh Ibnu Al-Athir. Okey, ini saudara-saudari yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, pandangan-pandangan daripada para ulama. Berbeza pandangan, tetapi kita nampak lebih kurang hampir dekat saja. Dekat saja, tak jauh, setahun 2 bulan, setahun 6 bulan, ada setahun 4 bulan. Ini menurut pandangan daripada para ulama. Okey, bila dah macam tu saudara-saudari yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj ini bukanlah kita nak berbalak dari dari tarikhnya. Bilakah berlakunya, itu bukan nak menjadi orang kata perbalahan kerana perselisihan para ulama. Tak perlu. Ada yang kata apa ni dia sambut 27 Rejab, kan? Ada yang kata bukan 27 Rejab, 17 Ramadan. Ada yang kata dak, ini berlaku pada 17 Rabiul Akhir. Tak perlu. Itu adalah khilaf daripada para ulama. Tidak menjadi masalah. Maka kita di Malaysia, kita dah tetapkan tarikh kita pada 27 Rejab. Maka itu pandangan yang ke-9 yang kita ambil, iaitu pandangan daripada Imam An-Nawawi dalam kitabnya Ar-Rawdah. Saudara-saudari yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis Nabi SAW diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah didatangi seekor buraq. Ni dah mula kita masuk kisah tentang Isra dan Mi'raj. Nabi kata pada satu malam Nabi tengah duduk berehat. Nabi tengah berehat. Di sini pun ada banyak riwayat lah. Ada yang mengatakan Nabi duduk di Hijr Ismail. Nabi duduk di Hijr Ismail. Biasalah dalam keadaan orang kata jiwa Nabi ni dalam keadaan sedih, sehinggalah Nabi terlelap. Nabi terlelap di Hijr Ismail. Sebahagian daripada riwayat. Bila Nabi terlelap, datanglah malaikat kepada Nabi SAW, dan malaikat tadi membawa Nabi sekali lagi pergi belak dada Nabi dan dibersihkan. Kali yang keberapa? Kali yang kedua. Kali pertama dulu masa Nabi berumur 5 tahun. Ada pandangan kata ketika berumur 4 tahun atau 5 tahun. Sekali dicuci, dibersihkan hati Nabi SAW. Dan kali yang kedua sebelum Nabi di Isra dan di Mi'rajkan. Saudara-saudari yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Nabi pun menceritakan di saat itu didatangi kepada Nabi SAW seekor binatang namanya buraq. Namanya buraq. Buraq tadi binatangnya seekor binatang yang berwarna putih. Dia berwarna putih. Dia punya besar lebih besar daripada keledai.
Bentuk dia lebih besar daripada keldai, tetapi kecil sikit daripada baral. Kenal tak baral ni? Kalau piramid sebut baral. Apa itu baral? Penonton sedang, saudara-saudari yang sedang menonton, tahu tak baral tu apa? Baral hasil perkahwinan, hasil pernikahan daripada keldai dan kuda. Kuda kahwin keldai. Kuda kahwin dengan keldai, beranak, dia tak jadi kudai. Dia tak keluar jadi kudai ke? Tak. Dia jadi apa? Dia jadi baral. Nama dia baral. Hasil kacukan daripada keldai dengan kuda. Itu namanya baral. Saudara-saudari yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Burak yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ambil Nabi ini, nak bawa Nabi ini daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Burak tadi Nabi cerita bentuk dia taklah besar macam kuda, dan bahkan dia lebih kecil daripada keldai, dan lebih lebih kecil daripada baral, dan lebih besar daripada keldai. Maknanya dia tengah-tengah lah. Dia tengah-tengah. Lalu baral, apa nama baral? Burak ni, saudara-saudari yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Burak lah bukan baral tu serta lain. Burak ni pun adalah binatang pilihan. Buat cabutan lah ni, cabutan. Baral lah ni. Saya tak asyik sebut baral ni, seronok sangat kenapa pula ni. Burak, saudara-saudari, Burak ini adalah binatang syurga. Diambil khas di mana? Di syurga. Dihantar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seronoklah naik Burak. Dan Burak ini pula merasa sangat bertuah. Burak ni dia sangat rasa bertuah. Ketika pemilihan dalam syurga tu, banyak-banyak Burak. Pilih. Yang lain tu pakat, aku semua pakat duk rasa aku ni. Seronok. Nak dapat pilih ni, tiba-tiba dipilih yang mana yang ada lah seekor Burak ni, dia agak macam sedih sikit kan. Dia takut dia tak terpilih. Last sekali dia yang terpilih. Bila dia terpilih ni, saudara-saudari yang dikasihi Allah, dia punya seronok dia, Masya Allah. Sampai dah berada dekat dengan Nabi pun masih lagi dia seronok, terlompat-lompat. Seronok sungguh sampai dia terlupa. Seronok tu sampai terlupa. Last sekali bila sampai kepada Nabi SAW, Nabi nak tunggang dia, tak boleh nak tunggang sebab dia duduk melompat. Lalu malaikat Jibril alaihissalam kata, Burak, kamu ni tak malu ke? Depan kamu ni siapa? Ni, kamu nak bawa, kamu tahu tak kamu nak bawa siapa ni? Kamu nak bawa Rasulullah. Kamu nak bawa ni kekasih Allah ni. Lalu Burak tadi pun senyap terus. Terkejut. Kan? Bukan sebab apa dah, sebab terlalu gembira dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Burak tadi pun merendahkan tubuhnya sehinggalah perut Burak tadi tersebut mencecah bumi. Dia punya duduk sampai mencecah bumi. Baginda bersabda lagi tanpa membuang masa, aku terus menunggangi Burak tadi. Dia punya melangkah tu, kata Nabi, melangkah kakinya Burak tadi cepatnya sejauh mata memandang. Penghabisan mata. Maknanya kalau kata Burak tu tengok, situ dia sampai. Ni lirik mata dia ni yang terakhir dia tengok sampai sana. Laju tak laju? Nama Burak ni laju, Masya Allah. Dia melangkah, dia punya laju tak laju tu sehinggalah sampai ke Baitul Maqdis. Sampai ke Baitul Maqdis. Dan banyak lagi lah kita nak bincang tu, panjang lagi. Mungkin ada asatizah yang lain yang akan membicarakan tentang dalam perjalanan tadi. Cuma kita bincang sikit-sikit lah di sini secara ringkas, saudara-saudari yang dikasihi Allah.
Maka sampailah di satu tempat, Nabi SAW mengikat Buraq di satu tempat, dan solat bersama dengan para nabi. Dan Nabi seterusnya nak naik ke langit. Naik ke langit. Pintu langit yang pertama berbetulan di mana? Di Baitul Maqdis. Okey. Sebungkah batu yang saiznya 56 kaki dan lebarnya 42 kaki terapung di kawasan Islam di kota Jerusalem. Menurut sejarah, batu itu terapung sejak peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahawa batu itu cuba mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ditahan oleh Nabi. Dia pun nak ikut juga. Batu tu besar dia 56 kaki, besar tu 56 kaki. Saiz dia, lebar dia, dan lebarnya pula 42 kaki. Batu tadi besar. Nabi duduk, Nabi pijak di atas batu tadi, Nabi naik, dia pun naik sekali. Dia pun naik sekali sampailah orang kata di pertengahan. Nabi tengok, kenapa batu ni ikut aku? Lalu Nabi tahan batu tadi, jangan ikut. Jangan ikut. Jibril pun tak bagi batu diikut. Sejak daripada peristiwa itu, batu tadi pun terus terapung sehingga kini. Sampai ke hari ni. Cuma kita nampak ada lagi. Siapa yang begitu jumpa anak batu tu? Batu tu masih lagi ada. Tetapi semasa zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua, Umar Al-Khattab pun dia kepung batu tadi dengan mendirikan masjid, sebuah masjid berbentuk bulat, tutup. Kenapa? Kerana bimbang. Kerana bimbang berlakunya khurafat. Biasalah orang kita ni pantang tengok benda pelik-pelik, saudara-saudari. Hari tu baru-baru ni pun kalau kita tengok kan, pokok petai menangis. Aduh, pakat duk pergi tadah setiap malam kan. Buat apa? Buat air penawar. Ini satu keberkatan. Pokok petai kan menangis. Tak ada lagi dalam sejarah pokok petai menangis. Lalu pakatlah tadah tengah-tengah malam penuh, sampai penuh tadah. Lepas tu pakat minum. Lalas sekali tengok-tengok, bukan air mata petai, air mata pokok petai. Rupanya kencing binatang. Semua pakat kena kencing semua. Kan? Semua pakat kena kencing. Kencing dengan binatang, pakat makan. Atas alasan bau petai. Kita try makan petai, tengok betul kencing, bau petai tak? Pakat makan petai banyak-banyak, betul kencing, bau petai. Ini binatang tu dia memang makan pucuk petai. Dia makan pucuk-pucuk petai, lepas tu dia kencing. Semua pakat tak ada. Takut benda ni khurafat. Kita takut kita syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni manusia pantang jumpa benda pelik-pelik, kan? Semua pakat nak rosak akidah dia. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia bimbang, takut satu masa orang pergi sembah batu tu pula. Takut orang pergi sembah batu tu sebab batu tu terapung. Batu tu terangkat, tak ada kayu, tak ada apa, tu terangkat macam tu. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu buat satu binaan, kepung batu tadi supaya manusia tak nampak lagi dah batu terapung, yang direka khas oleh seorang arkitek Greek. Saudara-saudari yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, sepanjang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ulang balik sepanjang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam orang kata perjalanan nak menuju dalam perjalanan ke Masjidil Aqsa, Nabi singgah di beberapa tempat. Sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi singgah di beberapa tempat. Yang mana tempat yang pertama, Nabi singgah di satu kota Taibah. Sebelum tu namanya Yathrib. Tahu tak kota
Yasrib kat mana? Yasrib kat mana Yasrib? Nama asalnya Yathrib. Bila kali pertama Nabi datang sebelum hijrah, ni cerita sebelum hijrah. Sebelum Nabi berhijrah, Nabi singgah dah di kota Yathrib ni. Di Yathrib Nabi dah singgah dan Nabi solat di situ. Dan di situ namanya telah berubah menjadi kota Taibah. Tukar nama jadi kota Taibah kerana Nabi solat dan sujud di tempat tersebut. Dan seterusnya Nabi meneruskan perjalanan. Itu yang kata perjalanan bumi tadi, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sepanjang perjalanan itu perjalanan bumi. Dan Nabi singgah ke satu tempat dan Nabi solat sampai ke kota Taibah. Kota Taibah tu Madinah lah, saudara-saudari, Madinah. Sekarang ni Madinah Al-Munawwarah. Sebelum nama Madinah Al-Munawwarah namanya Taibah. Sebelum namanya Taibah namanya Yathrib. Nabi solat di situ dan seterusnya Nabi teruskan perjalanan dan singgah di destinasi yang kedua, iaitu Madian. Nabi singgah di Madian dan Nabi solat di sana, tempat Nabi Musa berteduh, tempat Nabi Musa berehat. Tahu kan sejarah Nabi Musa AS? Ketika mana Nabi Musa AS dikejar, kan Nabi Musa, kisah Nabi Musa bagi tamparan maut tu, bagi, bukan niat nak membunuh pun, niat sebagai pengajaran, amaran, asyik gaduh je. Kipti dengan Bani Israel ni duk gaduh. Bergaduh. Nabi Musa AS nak pergi damaikanlah, nasihat. Tapi tak makan nasihat. Semua pakai keras kepala. Jadi keras kepala. Orang dah bagi teguran, orang bagi nasihat, orang bagi amaran, tolong jangan bergaduh. Nak bergaduh juga. Nak buat macam mana terlepas? Nabi Musa ni, dia orang kata ada satu sifat tu, sifat agak orang kata macam mana nak sebut, bukan kata tak sabar, bukan tak sabar. Nabi Musa sabar, tapi ada sedikit kurang kat situ, kan, ada sedikit kurang, bukan kata banyak, sikitnya. Bila dah macam tu, punyalah orang suruh kata sabar, jangan bergaduh, terbang, melayang satu tamparan. Bila dah kena tamparan macam tu, jatuh. Pok aktiviti seorang ni jatuh. Bila jatuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, KO terus. Bila dah macam tu, yang seorang lagi ni pula, jenis Bani Israel ni bukan nak backup. Orang dah tolong dia dah, tiba-tiba dia menjerit. Saya tak bunuh. Kan? Dia nafi kat dia supaya orang tak tuduh dia membunuh. Lalu Nabi Musa AS mendapat nasihat oleh seseorang, lebih baik kamu jauhkan diri kamu sebelum Firaun tangkap kamu. Sebelum Firaun apa-apakan kamu larilah, pergilah selamatkan diri. Nabi Musa bukannya takut. Bukannya takut, tapi disebabkan atas nasihat, Nabi Musa pun keluar daripada Mesir dan teruslah Nabi Musa menuju ke satu tempat yang namanya Madian, berehat di sebatang pokok di situ. Di situlah tempat teduhnya Nabi Musa AS, dan di situlah Nabi Muhammad singgah dan salat 2 rakaat. Saudara-saudari yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, seterusnya Nabi meneruskan perjalanan dibawa oleh buruk tadi, pergi ke mana? Pergi ke Tur Saina ataupun sebut Sinai. Di mana tempat ni? Di Mesir. Tempat ni di Mesir, Tur Saina. Pergi ke sana dan Nabi solat di situ, tempat bermunajat Nabi Musa alaihissalam, tempat Nabi Musa terima Taurat. Yang ni pun ada kisah dia juga, yang mana Nabi Musa balik-balik daripada Tur Saina, tengok kaum dia semua dah sesat. Sebahagian daripada kaum dia, pengikut dia sesat, sembah anak lembu. Apalagi Nabi Musa ni pun, kan sebut tadi,
kurang sikit sabar tu. Nabi Musa pun pergi kepada Nabi Harun, tanya, Harun, kamu buat apa ni sampai semua jadi macam ni? Nabi Musa pegang janggut Nabi Harun, pegang rambut Nabi Harun macam tu. Tu dia. Kau buat apa ni? Kau buat apa? Nabi Musa marahlah, sebab baru tinggal tak sampai 40 hari. Baru 40 hari pergi tinggal. Itu pun dah balik-balik dah sesak dah. Kau buat apa? Aku suruh jaga. Tengok-tengok sesat habis. Mereka menyembah anak lembu. Jadi Nabi Harun ni kan seorang Nabi yang lemah lembut. Sebab tu di saat Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Musa pergi bertemu dengan Firaun, apa kata Nabi Musa? Nabi Musa kata, bagilah aku kawan seorang, teman. Bukan Nabi Musa takut dah. Ingat, Nabi Musa bukannya seorang yang takut. Dia bukan penakut. Tapi dia bimbang, takut hilang sabar. Kan? Aku duk ajak-ajak tak nak ikut, jadi masalah kot. Seorang sahabat Nabi pun Sayyidina Umar jaga juga sifat. Bukan kata tak sabar. Tapi bila dah keadaan memaksa ni, tak boleh lah, hilang sabar. Macam tu. Nabi Musa ni pesan, Allah Ta'ala suruh Nabi Musa AS dakwah Firaun. Nabi Musa kata, boleh tak bagi kat saya seorang teman? Dan sebelum Nabi Musa nak pergi bertemu dengan Firaun, Nabi Musa berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kan? Nabi Musa kata, ya Allah, lapangkan dada aku, sebab lagi takut sempit dada. Biasa kalau kita ni marah, ni jadi sempit dada kita. Nabi Musa minta, ya Allah, lapangkan dadaku. Wa yassirli amri, ya Allah, permudahkanlah urusanku, permudahkan urusan aku. Sebab kalau Nabi Musa marah, tak selesai urusan. Lepas tu, wahlul 'uqdatam min lisani. Nabi Musa kata, tolong rungkaikan simpulan yang ada pada lidahku. Kenapa? Kerana jadi kalau Nabi Musa nak marah, dia jadi cakap. Biasalah, kalau kita marah pun dia tak faham dah. Tak tahu apa yang kita cakap. Kan? Biasa kalau kita marah anak-anak kita kan. Bila marah nak kali anak kita kau. Apa bapak aku ni? Saya kalau marah anak saya habis bahasa utara keluar. Kan? Habis bahasa utara keluar, habis anak-anak pun tak faham. Kalau nikah dengan orang utara tak apa. dengan anak-anak, dengan isteri-isteri pun tak faham dia bila cakap pekat Kedah ni. Cakap pekat Kedah, cakap pekat utara ni, nanti marah. Nak dengar bahasa Kedah keluar, masa marah. Bila masa marah tu dia keluar tu bahasa tu, tapi orang tak faham. Nabi Musa bimbang. Jadi kalau keluar lagi punya bahasa dia, bahasa kelang kabut lagi ni, orang tak faham. Sebab itulah Nabi Musa minta wa yafqahu qawli. Bila kau rungkaikan simpulan yang ada pada lidah aku ini, mudah-mudahan mereka boleh faham apa yang aku cakap. Ni yang sebetulnya Nabi Musa minta supaya Allah Ta'ala lancarkan, permudahkan, minta supaya rungkaikan simpulan yang ada pada lidah ni. Sebab apa? Sebab kalau dada sempit, kan? Kalau dada sempit, ni maksudnya hilang sabar lah. Kan sebut tadi kurang sikit kesabaran, kurang sikit, kurang kat situ. Nabi Musa ni orang yang tegas, orang yang tegas. Nabi Harun ni pula orang yang lemah lembut, tolak ansur, toleransi. Tu sifat-sifat. Sebab tu Nabi Musa minta sungguh-sungguh kepada Allah, ya Allah, bagi mudah kerja aku ni. Ya Allah, lapangkan dadaku, ya Allah, jangan bagi sempit. Kalau sempit lagi urusan tak settle. Lepas tu mulut pun jadi kelang kabut. Bila jadi kelang kabut lagi orang tak faham, apa pun tak sampai. Sebab itulah Nabi Musa AS minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Musa nak tinggalkan kaum dia sekejap sahaja, pergi ke mana? Tur Saina. Untuk apa? Untuk ambil kitab. Allah Ta'ala nak turunkan kitab kepada Nabi Musa AS untuk disampaikan kepada Bani Israel. Tapi malangnya bila Nabi Musa balik, tengok habis sesat dah. Bukan sikit, berpuluh-puluh ribu yang sesat.
Saudara-saudari yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, tempat yang seterusnya, yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam singgah di mana? Singgah di satu tempat namanya Baitul Laham, yaitu tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Sekejapnya. Pukul 8.45 dan insya-Allah. Sekejapnya. Tak apa, insya-Allah siri Isra dan Mi'raj ini kita akan langsungkan, jangan risau. Siapa yang baru masuk, siapa yang tak sempat tengok daripada awal, boleh tengok siri pertama semalam. Penghayatan Isra dan Mi'raj, peristiwa Isra dan Mi'raj bermula semalam. InsyaAllah kita akan buat siri-siri. Kita akan buat siri-siri panjang lagi kisah dia. Cukup di sini dulu pada malam ini, iaitu kita bicara tentang tarikh dulu, peristiwa dia bila, dan sedikitlah kita ambil mukadimah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat tempat-tempat tu Nabi singgah. Yang pertama di mana? Ingat balik, di kota Taibah yang namanya Madinah Al-Munawwarah, yang dulunya namanya Yathrib. Yang kedua, Nabi singgah di Madian, tempat Nabi Musa AS berteduh, di satu tempat. Dan yang ketiga, Nabi singgah di Tursaina, tempat Nabi Musa AS terima wahyu, terima kitab, kitab Taurat. Dan yang keempat, di mana? Di Baitul Laham, tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Empat tempat ini tempat persinggahan Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang perjalanan Nabi menuju ke Baitul Maqdis. Insya-Allah pada pertemuan yang akan datang, sambungan pada episod kali ini, iaitu penghayatan tentang Isra dan Mi'raj, kita sambung pula antara peristiwa ganjil yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang Isra. Okey, sekarang ni faham dah? Faham ke tidak faham lagi perbezaan Isra dan Mi'raj ini? Saudara-saudari boleh faham tak tentang Isra dan Mi'raj ini? Perbezaannya, Isra perjalanan bumi, Mi'raj perjalanan langit. Dah faham tu? Isra perjalanan bumi, Mi'raj perjalanan langit. Perjalanan bumi, Isra ini perjalanan bumi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan dalam perjalanan itu Nabi SAW singgah. Nabi beribadat di tempat persinggahan tadi, solat 2 rakaat. Dan seterusnya Nabi pergi ke Baitul Maqdis. Sepanjang perjalanan itu ada beberapa peristiwa yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Sebelum kita tamat, nak tengok siapa dia yang bersama kita pada malam ni. Terima kasih kepada yang bersama pada malam ni. Terima kasih yang bersama pada malam ni. Harap-harap dapat memberi manfaat kepada semua. Minta maaf, alhamdulillah malam ni tak ada yang komen kan? Tak ada yang komen, alhamdulillah. Mana dah faham dah tu. Kan? Mana faham lah. Kalau komen pun memang tak ada komen sebab tahu kita kuliah. Kita kuliah. Tapi kalau ada persoalan tu boleh lah, tak ada masalah. Terima kasih kepada yang menonton daripada Kedah ada, daripada Kuala Lumpur ada, Selangor ada, daripada Johor ada. Semua terima kasih sudi. Makcik lama tak tengok makcik. Makcik sihat ke? Sihat ke? Kak Ngah sihat ke? Sihat nak? Sahabat nak? Ustaz Amirul Syahid, orang hebat. Ustaz Osman pun tengok. Tahniah, syabas, berkongsi insya-Allah. Lagi siapa lagi? Cik Siamia, Muhammad Zaid, Izzat Marzuki. Terima kasih kerana sudi pada malam ni meluangkan masa bersama. Muhammad Yusuf, Kak Zah. Terima kasih Kak Izzah menonton. Ustaz Usni, Ustaz Syafadil,
Terima kasih kepada Surau Najahiyah. Boleh katakan surau ni setiap malam bersama. Tolong kongsikan. Kongsikan. Mudah-mudahan dapat manfaat. Ni pun di antara musuh Cik Ngah, di antara orang kata penonton setia ni. Subhan Fikri, Tazura Tahir, Kak Long, Samawat, apa khabar? Sihat lah, insya-Allah, mudah-mudahan selamat. Makcik Rasilah, Sungai Petani. Terima kasih Makcik menonton pada malam ni. Sama-sama kita dapat ilmu. Azira, Wan, abang Mizi pun baru masuk. Okey, Tarmizi, Abdul Razak. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua pada malam ni. Boleh kita kongsi, boleh kita share untuk apa? Untuk manfaat. InsyaAllah jangan lupa besok kita sambung lagi sambungan penghayatan peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang tak sempat boleh tengok daripada awal balik. Nak tengok mukadimah dia yang semalam punya, insya-Allah. Doakan supaya Allah berikan kekuatan kepada kita semua. Kita diuji di saat ini, Allah nak melihat sama ada kita bersabar ataupun tidak. Jangan kita putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kita putus asa kepada rahmat Allah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Bacalah doa, minta perlindungan, minta pertolongan supaya Allah lindungi seluruh umat Islam di seluruh dunia dan seluruh manusia. Tak kiralah sama ada yang beragama Islam ataupun tidak, kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala lindungi, Allah taala jauhkan kita daripada coronavirus. Terutamanya orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, adik-adik kita, sahabat-sahabat kita, jiran tetangga kita, saudara-saudara kita di Malaysia ataupun di luar negara. Mudah-mudahan diselesaikan. Hari ini dah berapa dah kematian, dah masuk yang kelima, yang keenam dah, kan? Mudah-mudahan mati mereka mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon mudah-mudahan. Saya rasa cukup sekadar itu dulu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi bersama dengan saya pada malam ini, kuliah maghrib kita. Dan insya-Allah jika diizinkan Allah, besok kita bertemu lagi. Yang nak sebarkan, silakan sebar. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada terkasar bahasa, tersalah kata. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah, yang buruk itu daripada kekurangan saya, kejahilan saya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.